Okay, Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Hari ini kita akan pergi kepada topik 2 iaitu first order differential equations. So basically dalam topik ni we have 3 subtopics. The first one is separable variable. The second one is integrating factor and the third one is application of differential equations. So, ni definition pertama. Kita nak tengoklah apa itu differential equation. So, basically differential equation macam contoh A, B, C, D dengan E ni. Kalau awak nampak dalam equation tu, dia mesti ada dy dx ataupun y prime and so on. Okay, itu ialah differential equation. Kalau equation biasa yang kita belajar macam linear equation, contoh linear equation macam mana? Contoh linear equation macam x tambah 2y sama dengan 3. Okay, ni linear equation. Okay, tapi bila mana kita sebut differential equation ialah kalau you nampak dia akan ada contoh dx, dy dx, ada ds dt, ada dy dx, d2y dx2, y prime prime and so on. So in this subtopic we are going to learn to solve these differential equations. Okay, so basically there are two methods. Either you can use separable variable or integrating factor. Okay, try to look at definition 2. Okay, now we have order and degree. Okay, what is order? Order is the highest derivative in a differential equation, while degree is the highest power of the highest derivative, okay, which occurs in a differential equation. Okay, now kita tengok example ni. So, kita akan tentukan order dan degree untuk setiap differential equations ni. Okay, yang pertama kita tengok order dia ialah 1. Kenapa? Sebab dia ialah dy dx saja. Okey. Dan degree ialah apa? Dekat order ni degree power dia 1 kan. So degree pun 1. Okey, cuba tengok soalan differential equation yang kedua. Okey, kat sini kita ada d2y dx2 dan juga dy dx. So order ialah highest derivative. Maksudnya sekarang highest derivative kita ialah 2 lah. Sebab kita ada d2y dx2. Okey. Degree ialah power pada highest derivative tu. So power dia 1. So kat sini 1. Okay, tengok example ketiga untuk lebih nampak. So kita ada dy dx dan juga d3y dx3. So dekat soalan ni order kita ialah 3. Sebab kita ada d3y dx3. Okay, so highest derivative dia ialah 3. Now degree. Dekat d3y dx3 ni degree kita power kita ialah 4, right? So degree kita akan jadi 4. Okay, next example. So kita ada dy dx. Jadi order kita 1, degree kita ialah 3. So this one kita punya order ialah 2, paling tinggi ialah y prime prime. So dekat y prime prime ni kita punya power ni ialah 4, right? So degree kita ialah 4 lah. Okay, last sekali kita punya ni kita ada dy dx. So order kita 1 and kita punya degree ialah berapa? 5. Tapi yang paling penting ialah dalam chapter ni kita hanya akan belajar untuk selesaikan differential equation yang ada apa? Yang ada hanya first order dan first degree sahaja. Maksudnya contoh yang mana? Contoh yang pertama ni je lah. Kita akan cuba selesaikan maksudnya contoh yang macam ni je. Yang pertama ni sahaja. Dia ialah first order dan first degree. So inilah syllabus awak lah. Okay. Okay, ni definition yang ketiga. So dalam kita nak selesaikan differential equation ni, nanti solution kita tu dia akan solution kita akan ada dua bentuk, iaitu sama ada general solution ataupun particular solution. So basically kalau general solution tu nanti jawapan kita nanti akan ada huruf C lah. Okay, tapi kalau particular solution kita akan diberikan nilai dan kita akan cari nilai C tu lah. Nanti at last kita tak akan ada C dekat dalam kita punya solution. Okay, so ini beza general solution dan juga particular solution. Okay, so kita akan tengok metode yang pertama iaitu separable variable. Differential equations in which the variables can be algebraically separated. A differential equation is separable if it can be written in the form. Okay, ada 3 form kat sini. Sama ada dy dx sama dengan pxqy. Apa maksud pxqy ni? Px ni maksudnya any function in terms of x and qy maksudnya any function in terms of y. Ataupun dy dx sama dengan px over qy. Ataupun dy dx sama dengan qy over px. Okay. Kenapa tiga-tiga ni, bila dapat tiga-tiga ni kita boleh buat separable variable kan? Okay, contoh yang pertama ni kan.
Contoh bila mana awak ada dy dx sama dengan any function of x and any function of y, you boleh separatekan the variable x and y tu. Maksudnya semua function yang in terms of x ni awak boleh kumpulkan dengan dx. Awak naik ke atas. Okay, semua function in terms of y ni awak boleh bawa ke sini dan awak boleh kumpulkan dia dengan dy. Inilah nama separable variable. Awak boleh separatekan x by side of dx and y by the side of dy. Okay, kalau cikgu ambil contoh yang kedua kan, kita ada situ dy dx sama dengan px over qy kan. Maksudnya any function of x bagi any function of y. Macam mana boleh jadi separable variable? Maksudnya kita boleh kumpulkan function of y tu dengan dy dan kita boleh kumpulkan function of x tu dengan dx. So ni separable variable lah. Sama juga dengan yang ketiga ni. Okay, so inilah beberapa contoh jelas lah kita nampak yang kita boleh guna separable variable. Jadi sekarang untuk selesaikan separable variable ni, of course first step ialah kita kena separate the variable. So the next step is kita akan integrate both sides independently. Okay, kita akan integrate bahagian kiri dan juga kita akan integrate juga bahagian kanan. Lepas tu kita akan buat jawapan je lah. So kita jawapan tu kita akan tengok lah sama ada soalan minta dalam bentuk general solution ataupun particular solution. Okay, so kita ada 3 example dekat sini. Example 1, example 2 and example 3. Kita akan cuba selesaikan semua example ni one by one. Okay, so ini ialah example yang pertama. So bila kita tengok example ni, kita nampak jelas bahawa kita boleh letak satu function of y dy dekat satu bahagian dan juga function yang ada x dengan dx dekat satu bahagian yang lain. So maksudnya apa? Kita boleh pindahkan x cube dx tu dekat bahagian kanan. So kita nampak jelas sekarang bahawa satu side tu dia ada function y, function in terms of y dy dan juga function in terms of x dx. So ni namanya separable variable lah sebab kita boleh separatekan the variable sebelah-sebelah. Okay, sekarang step pertama dah selesai. Jadi step kedua ialah kita kena integrate equation ni both sides. Maksudnya kita akan integrate y square dy dan juga kita akan integrate negative x cube dx. So keluarkan negatif siap-siap. Jadi kita akan integrate x cube dx. Okay. So ingat kita akan integrate ni independently. Integrate belah kanan dan juga belah kiri. So dekat belah kiri ni kita akan dapat y cube per 3. So sama dengan negatif x kuasa 4 per 4 tambah C. So perhatikan, kita akan hanya letak plus C itu dekat satu side sahaja, tak perlu tak dekat dua-dua side. Sebab constant and constant juga kan. At last kita akan dapat satu constant juga. Dan kebanyakannya kita akan letak pada side yang ada X ni lah. Kita akan letak plus C. Okay, so jawapan akhir nanti kita akan dapat y cube sama dengan 3 darabkan dengan semua ni. X kuasa 4 per 4 tambah C. Dan y sama dengan cube root of 3 negatif x kuasa 4 per 4 tambah C. Okay, so this is our final answer. Okay, soalan B. Sin x divide by 1 minus y dy dx is equal to cos x. Okay, bila tengok soalan ni, semua ialah darab. Macam kita nampak function, ini semua function x kan. Ini semua function y, function x, semua ni darab lah kiranya. Ini sebagai satu term kan. So bila semua ni darab, kita boleh pecahkan dia separate, kita boleh separatekan the variable. Jadi kita akan kumpulkan semua function x setempat dx dan semua function y setempat kita letak dy. So bahagian ni kita akan dapat 1 per 1 tolak y dy sama dengan cos x per sin x dx. Okay, kita bawa naik dx ni ke belah kanan dan kita bawa turun sin x ke belah kanan. Okay, so inilah kita punya separable variable. Dan kalau kita tengok balik, ini semua function y dy dan juga function in terms of x dx. Yang menjadi kesalahan ialah bila mana, contoh katakanlah kita buat sin x bahagi cos x 1 per dx sama dengan 1 tolak y 1 per dy. Okay. Yang ini ialah salah. Kenapa?
Sebabnya dx dengan dy ni berada di bawah. So tak boleh. Bila kita nak separate the variable, kita kena pastikan dx dan dy tu berada di atas. Jadi contoh kalau macam soalan ni tadi, soalan yang ini, bila mana awak nampak dy ni dah berada dekat atas pada bahagian kiri, biarkan dy dekat situ. Tak perlu pindahkan dy. So apa yang kita akan pindahkan? Kita akan pindahkan dx. So pastikan bila nak separate the variable, dy ataupun dx ataupun apa-apa derivatif tu mesti berada di atas dan bukannya di bawah macam ni. Jadi selepas kita separatekan the variable, step seterusnya ialah integrate both sides of the equation. Cuba salin semula. So dy sama dengan integrate cos x per sin x dx. Okey, pada bahagian kiri, integrate 1/1 tolak y, kita akan dapat ln 1 tolak y. Differentiate 1 tolak y, kita akan dapat negative 1. So tak perlu letak c dulu, kita akan letak c pada bahagian kanan nanti. So sama dengan integrate cos x per sin x, kita guna substitution. Ataupun kalau siapa yang nampak ini ialah kita boleh guna formula tapi tak apa, kita buat substitution. So u sama dengan sin x, du per dx kita akan dapat cos x. Jadi du sama dengan cos x dx. So untuk buat substitution, kita akan dapat the integral of sin x ialah u, cos x dx ialah du. So satu kat sini. Jadi kita akan dapat ln u plus c. So ln u ialah ln sin x plus c. Jadi jawapan untuk tu letak dekat sini. So ln sin x plus c. So untuk simplify soalan ni, apa yang kita boleh buat ialah kita boleh satukan ln 1 minus y ni dengan ln sin x. Jadi kita akan ada ln sin x tambah ln 1 tolak y sama dengan negatif c. Basically negatif c pun hanya constant. Kita boleh buat plus c. Tak ada masalah kat sini. Okay, jadi kita boleh sekalikan ln tu. So kita akan dapat ln sin x kali dengan 1 minus y sama dengan negatif c. Jadi kita buat anti-log, kita akan dapat sin x darab dengan 1 minus y sama dengan e negatif c. Okey, dekat sini kita tengok e ialah constant, c pun ialah constant. So untuk memudahkan kiraan kita ataupun memudahkan cara penulisan kita, kita boleh letkan e negatif c ni kepada satu constant yang lain. Katakan constant e. Kenapa boleh let kepada constant a? Sebab e ialah constant dan c pun ialah constant. So kita boleh let dia kepada satu constant yang lain. Okay. So dekat sini kita akan dapat sin x 1 tolak y sama dengan a. So untuk simplify soalan ni, kita tinggalkan 1 minus y. So a divide by sin x. Jadi y akan sama dengan 1 tolak a per sin x. So untuk example C kita ada x square plus 1 minus y ey dy dx sama dengan kosong. Jadi soalan ni kita boleh separate the variable. Kita boleh pindahkan satu function of x dx setempat dan function of y dy setempat. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita akan dapat x square tambah 1 sama dengan y ey dy per dx. Okay, kita pindahkan dulu semua ni ke belah kanan. Okay, sekarang kalau tengok dy dah dekat atas, jadi jangan pindahkan dy, biarkan dekat situ. Kita hanya perlu pindahkan dx, naikkan dx ke atas. Okay, so kita akan bawa naik dx. Okay, tapi kita akan tulis yang dy ni kita buat dekat belah kiri. So buat naik dx, jadi kita akan dapat x square plus 1 dx kat sini. So bila dah separate the variable, kita akan integrate both sides. So integrate. So untuk bahagian kiri, kita akan buat integration by parts. Dan untuk bahagian kanan ni, kita akan buat integration by substitution. So cikgu bagi ni homework untuk awak cuba. Dan nanti cikgu akan post jawapan. Okay, sekarang kita pergi kepada example 2.
Okay, example tu kita ada soalan dy dx sama dengan x, y tolak 2 when y 0 is equal to 5. So dekat soalan ni yang beza dengan example 1 tadi ialah dia bagi nilai dekat sini. Kalau kita tengok ni, ini ialah nilai x dan 5 ni ialah nilai y. Okay, so kita akan cuba selesaikan soalan ni dulu dan kita akan cari nilai c menggunakan maklumat yang diberikan ini. So berdasarkan soalan ni kita boleh separate the variable. Jadi dy dah berada di atas, jadi kita staykan dy, jangan gerakkan dia. So dy stay, jadi function in terms of y yang akan ikut dy. Jadi dia akan jadi sini 1 per y tolak 2 lah. Kat sini kita akan dapat x dx. Okay. So once kita dah separate the variable, kita akan integrate both sides of the equation. Jadi integrate 1 per y tolak 2, kita akan dapat ln y tolak 2. Differentiate y tolak 2 dapat 1. Okay. Integrate x, kita akan dapat x square per 2 dan kita akan letak plus c. Jadi untuk cari nilai c, kita diberikan maklumat x equals to 0 and y is equals to 5. Jadi kita masuk dalam kiraan kita. So ln 5 tolak 2 sama dengan 0 divided by 2 plus c. So this is basically 0. So kita akan dapat c sama dengan ln 3. Jawapan akhir kita akan dapat ln y tolak 2 sama dengan x square per 2 tambah ln 3. Jadi kita boleh simplifikan ni. Kita kumpulkan ln setempat. Ln y tolak 2 tolak ln 3 sama dengan x square per 2. Ln dengan ln boleh combine. So kita akan dapat ln y tolak 2 per 3 sama dengan x square per 2. So kita akan dapat y tolak 2 per 3 sama dengan e x square per 2. Jadi y tolak 2 sama dengan 3e x square per 2. So y sama dengan 3e x square per 2 tambah 2. So ini kita namakan sebagai particular solution. Okay, particular solution. Sebab apa? Sebab tak ada nilai c dah. Kita dah cari nilai c dekat sini tadi. Macam mana boleh cari c? Sebab kita diberikan maklumat. Kalau soalan example 1 tadi, itulah general solution. General solution maksudnya kita masih ada constant c tu. Tapi kalau particular solution, kita dah cari nilai c tersebut. Jadi untuk example yang lain, cikgu akan post jawapan. So berdasarkan video ni, you dah dapat idea apa itu separable variable dan juga boleh membezakan di antara general solution dan juga particular solution. Okay, thank you.